diambil tu dia punya syllabus nak habis tapi tajuk berbeza. Okay, so saya ada minta anda siapkan di setiap kelas tugasan-tugasan yang sebelum kita sambung selepas revision ni kita akan sambung. Dekat situ kan nanti kalau boleh siapkan. Ni yang saya bagi minggu lepas saya kata saya dah bagi. Ada kan? Ni dah masuk. Baru nak mula mengajar dah masuk. Aduh. Awak tolong bagi tahu dekat WhatsApp awak masuk cepat sikit. Okey. So kita lihat soalan ini, okey. Soalan yang kita bekalkan kepada anda untuk ujian semester ni adalah merupakan soalan tajuk tingkatan 4. Okey, tapi soalan ini dia soalan ini adalah soalan yang soalan ini adalah soalan yang sangat-sangat asas. Kenapa saya katakan asas? Sebab di semua tajuk yang kita akan buat latihan nanti, di semua tajuk tak tinggal tingkatan 5, tingkatan 4 akan menggunakan kaedah ini. Akan menggunakan kaedah ini. Maksud dia adalah dikatakan Naji lah. Katakan kalau awak buat tajuk law. Adakah akan jumpa benda ni? Kita akan jumpa ni lah. Contohnya kita akan jumpa sekejap ada masuk lagi. Allah lupa lah patut tadi minta student bukakan ni. Okey, so kita akan jumpa benda ni kita akan jumpa ni di mana-mana. Jadi masalah dia kalau kita tak betul yang ini, habis je. Okey, so tengok di sebelah yang saya buat ni, saya keluarkan semula nota. Okey, nota. Supaya sebenarnya anda kadang-kadang kita buat kerja tapi kita tak ada nota dalam kepada. Nota ni kalau awak tengok, kita tengok dia kata apa maksud minta solve the following quadratic. Bila dia minta kita solve the following quadratic tu, maksud dia nak cari solution. Okey, solution ataupun penyelesaian. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian? Okey, quadratic equation ax squared plus bx plus c equal to 0 are the coordinates of the intersection point between the graph and the x-axis. Itu maksud dia. Maksud dia nak cari apa tadi? Allahu Akbar. Sekejap. Boleh tak bagi cikgu masa untuk pindah naik atas? Sebab ada orang buat bertukang kat rumah. Bunyi tak? Bising tak? Bising sikit. Mengganggu ke tak? Mengganggu ke tak? Kalau tak kita pindah sekejap. Saya pindah kat tempat bilik atas bagi sunyi sikit. Saya tunggu sekejap dalam masa 2-3 minit. Okey. Okey.
Okey. Ada? Dengar tak? Dengar ke? Okey Hari ni dia orang buat projek apa nama tu, saya pasang tile kat depan rumah ni, baru nak pasang. Tak teringatkan dia mula pagi ni. Memang sampai petang lah bising ni. Okey, saya present baru. Okey. Ni lah kurang sikit kan bandingkan tadi Tapi mungkin juga dengar lah juga. Okey, so solve the quadratic, the following quadratic. Okey, so bila dia adalah solution, maksudnya dekat sini. Okey, dekat sini ni mana root? Ni sini. Tu yang awak dapat negatif 0.1 lebih dengan 4.1 lebih. Maknanya kita kalau sekiranya soalan ni kadang-kadang untuk batch anda dia lebih kepada grafik Dia lebih kepada graphical. Semua dia nak joinkan dengan graphical. So katakan saya tak buat soalan ini direct macam ni, tapi diberi gambar. Okey, katalah gambar dia tulis x squared tolak 3x tambah 5. Contohnya lah dia bagi tahu. So dia kata find the root. Jadi maksudnya dalam erti kata lain ataupun solve the quadratic tu, dia kata solve, maksudnya dia minta kita cari dua root ni. Okey, so ayat bawah ni, awak baca ayat bawah ni. You have learned how to solve quadratic equation using factorization method. Dah belajar, dia kata. Maksudnya bila dah belajar, maksudnya kemungkinan yang awak dah belajar tu adalah masa modern maths modern maths dengan tingkatan 3 ataupun ni masa tingkatan 3 kita belajar. Jadi untuk yang ini untuk tingkatan 4 ni dia punya markah K ni, kalau awak nak tahu, okey, K ni diberi dianugerahkan kepada bahan-bahan yang terkini, bahan-bahan pokok. Okey, bahan-bahan lama yang kita perlu pakai. Contohnya by factorization ni kita perlu guna dia nak solve soalan. Tapi dari segi permarkahan dia tak ada. Dia terus kepada, nanti kita tengok masa index nanti apa kesan dia. Okey. So dia kata other than that, the solution of a quadratic function can be obtained using completing the square and formula method. Formula method. Jadi kat sinilah K dia. Dekat sinilah K yang akan dianugerahkan dekat completing the square dengan formula method. Jadi completing the square ramai pelajar yang tak berapa minat. Formula method lah paling senang, iaitu negatif B. Okey, tambah tolak root sekian B squared minus 4AC divided by 2A. Ni ada yang nak masuk ni. Awak lambat sangat. Anis Safia. Okey, so revision. Okey, so bila kita buat ni, ramai pelajar yang dia terus factorize. You terus factorize. Bila kita dah belajar, sebenarnya awak lupa kot. Bila kita factorize, kita memang guna kalkulator. Bila you all tekan kalkulator, kalau dapat nombor bulat, nombor cantik, tak ada masalah. Tapi bila dapat nombor titik perpuluhan, maka kaedah itu dah tidak benar. Jadi kena guna formula ataupun completing the square. So bila kita buat X sama dengan, kita tahu dah yang ni X sama dengan ni, kita tahu A dia berapa. Okey, tahu tak A dia berapa? A dia berapa? Jadi boleh masuklah kat sini kan, negatif 3. Negatif 3. Jadi takut pelajar lupa, kat sini ada lagi satu negatif. Okey, tambah tolak root negatif 3. Yang ni ramai yang silap kat sini. Dia lupa bubuh kuasa 2 tolak 4A1 negatif 5 divided by 2A, ataupun kalau ada setengah pelajar dia asingkan negatif divide by
2 darab 1. Okey. Bila anda dapat ini, okey, dia akan dibagi K1. Jadi, Allahu Akbar. Aduh. Okey, kita dapat K1. Jadi saya nak nasihatkan anda, okey, lepas daripada bila dah dapat K1 ni, kita takut ada kesilapan yang kita lakukan, so jangan selesaikan. Maksud saya, jangan tulis lagi yang lain, cepat-cepat ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator, tekan dan katakan awak buat jawapan. Jawapan pertama ialah 4193. Koma buat yang kedua. Jangan sekalikan. Ya, nampakkan X lagi 1 tu. Okey, negatif 1.193. Okey, sayur dia diingatkan ya. Kalau pelajar yang tinggalkan jawapan dalam bentuk search form, okey, boleh diterima sebab you all dah belajar tajuk search kan. Tapi seeloknya bagilah jawapan dalam bentuk for significant figures. Okey. Itu kalau awak lihat ya, ramai yang dapat K0, N0 walaupun jawapan dia betul. Sebab ya, bila kita factorize guna calculator, bila you dapat point form, dia bukan factorization method. Dia adalah formula method. Jelas? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey. Itu yang pertama. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, jangan lupa ya, for significant figures. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni adalah soalan trilinear. Okey, dia ada beberapa permarkahan ya. Dia ada beberapa permarkahan yang biasanya dia, kalau saya tengok daripada buku yang terkini yang dikeluarkan oleh SBP tu, dia tahap dia sampai dia boleh bagi 8 markah. Dia boleh bagi 8 markah. Okey, kenapa 8 markah? Yang ini saya bagi 5. Okey, yang ni saya bagi 5. Yang ni saya ada 8 markah. Apa beza dia? Okey, beza dia, kaedah yang kita gunakan sama. Okey, kaedah yang kita gunakan sama. Tapi, kita diberi soalan bentuk ayat, situasi. Yang mana kita membentuk. Jadi, dia akan anugerahkan. Katakan awak bentuk persamaan tu, yang pertama awak dapat P1. Okey, bentuk yang kedua, P1 lagi. Kita bentukkan yang ketiga, P3. Jadi, P1 juga. So, kalau tanpa membentuk, anda tidak boleh mencari 5 ni. So, sekarang ni, yang ini telah diberi dah telah diberi, jadi anda boleh dengan mudahnya dapat 5, tapi kenalah tunjuk. Kalau boleh tu tunjuk, jangan. Sebab apa? Markah kaedah, kalau kata macam setengah pelajar, dia akan bubuh macam ni. Okey, yang ni dia bubuh nombor 1. Dia bubuh nombor 2, dia kata 1 tambah 2. Lepas tu dia terus bagi jawapan. Okey, kalau sekiranya ini ada kemungkinan pemeriksa sebab dia kata 1 dia tengok. 2, lepas tu awak bagi jawapan, dia tolong. Maknanya kepala dia kena bekerja teruk sebelum dia bagi anda jawab markah. Ya, jadi kadang-kadang ada pelajar pula yang dia buat mental calculation. Okey, 5 tolak ni terus dapat jawapan. Jadi kaedah tiada. So dalam ADMAT ni, apa yang dia nak lihat ialah kaedah. Okey. Okey, apa? Walaupun awak pandai lagu mana pun, awak cakap lagu mana pun, adakah K yang ditunjukkan? Macam tu. Okey. So kalau persamaan ni 1, ni 2, ni 3. Okey, saya cadangkan. Okey, awak buat 2. Sebab apa? Kalau masa kita nak tengok ni, so kita kena akan tengok, kalau awak tengok equation 1 dengan equation 2 akan dapat line ni. Nampak? Lepas tu equation 2 dengan equation 3
juga dia bertepek pada line yang sama. Jadi bermakna awak akan dapat dua garis yang bertemu. Jadi itu sebab dia panggil infinite solution. Jadi kalau boleh tulis elok-elok. Contohnya 3x tambah 5y tolak 2z. Okey, sama dengan okey, oleh kerana dekat sini tengok 5x tambah 2y tambah 4z sama dengan 20, negatif 20. Jadi oleh kerana sini kalau niat kita nak buang z, maknanya yang ini semua kita kena darab 2, darab 2. Ni. Mana ke dia? Okey. So darab 2 dapat apa? 6x tambah 10y sama dengan tolak dengan 4z sama dengan 26. Okey, yang ni. Maknanya yang ni awak buat nombor 1 tu kita darabkan dengan 2. Kita akan dapat satu penyelesaian. Okey, so yang kedua, apabila awak dah pilih 1 dengan 2, kita akan dapat satu garis ni. Okey, lepas tu guna ruang di sebelah kanan dia. Jimatnya kita jimat ruang. Kita ambil yang kedua dengan yang ketiga. Okey, yang kedua ini adalah cukup 4 dia. So 5x tambah 2y tambah 4z. Alamak, pen bahal pula. Sama dengan negatif 20. Okey, yang satu lagi apa? 28x tambah 34y pula 4z equal to 38. Yang ni yang saya darabkan dengan 2. So kita akan dapat, buat macam tu buat sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Jadi kita akan dapat satu jawapan dia. Jadi hasil di sini bila dah dikemaskan dapat berapa Wak? 11x tambah 12y sama dengan berapa? 6. Okey, yang ini pun kita nampak memang besar ada jawapan dia sebab dia mula dengan 33 negatif 3. Ada yang tak tutup mic ke? Fat. Oi, mana uji aku ni? Fat. Mic. Lambatnya. Nampak. Ada masalah lagi? Fat. Sabar tu. Kucing saya duduk atas kejap tu. Apa dia? Ya. Boleh? Boleh. Okey, negatif 33x. Tolak 3y sama dengan tolak 18. Okey, so bila awak ringkaskan dia dapat juga sama iaitu 11x plus apa? 12 jadi berapa? Y equal to 6 sama jadi kat sini awak jangan terus buat conclusion. Sebab apa? K dekat sini yang awak tolak tu 11x apa tu kita dah ada kaedah kat sini juga nak dapatkan apa? Bila dia solution dia kosong sama dengan kosong tu. Pengiraan dekat situ tunjukkan. Okey? Faham? Okey, buat elok-elok lah ni tangan saya pakai pen ni lagi macam serabut sikit. Okey, so itu soalan dia. Jadi ada kemungkinan kalau awak tengok okay, kenapa dia infinite ni? Kalau awak tengok dia bertemu pada garis yang sama. Dia seolah-olah dia bertemu 1 dengan 2 di satu line dan 2 dengan 3 pun di satu line yang sama, maka mereka tu adalah infinite solution. Okey. Okey, seterusnya. Yang ni pembetulan ni saya nak anda buat sendiri saya contoh-contoh dia bagi maklumat dia. Okey, yang ini ramai pelajar yang
tak buat dan juga kalau buat pun silap. Agak-agak kenapa? Buat tapi silap. Okey. So kalau kita tenungkan betul-betul gambar ini, dia adalah apa dia ni? Bentuk apa ni? Nak kata bentuk trapezium, dia bukan trapezium, dia adalah quadrilateral. Quadrilateral. Jadi, mungkin anda tak ingat yang kita belajar hari tu. Kita ada belajar SOT, Solution of Triangle. Kalau kita pecahkan gambar rajah ini kepada dua bahagian, kalau kita pecahkan dia kepada dua bahagian, kepada pelajar yang pecahkan kepada banyak bahagian segitiga tu, dia pecahkan kepada kotak-kotak tu, dia tidak ada maklumat nak buat. Maklumat tak cukup. Jadi sekarang ni kalau kita pecahkan kepada tiga bahagian, maka anda kena ingat ada dua untuk segitiga, kita dah belajar tambahan iaitu sine rule dengan cos rule. Sine rule untuk sine rule, dia adalah kalau kita ada dua ukuran, dua ukuran macam ni, dua ukuran tapi satu non-included angle. Ni non-included. Maksudnya dua ukuran, satu non-included. Itu dia panggil pakai sine rule. Tapi oleh kerana kita ada 18.5, kita ada 11. So yang ini nampak tak dia gabung. Yang ini kita belajar masa form 1. Boleh nak pakai cos rule, dapat juga jawapan yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau awak apply Pythagoras, automatik awak akan dapat ukuran ini. Untuk itu, untuk kalau katalah siapa yang gunakan Pythagoras, dia akan dapat jawapan berapa? Katalah saya namakan dia ni X. So anda guna Pythagoras, anda akan dapat 25.9278. Ini bukan peringkat jawapan akhir. Jadi kita nak jawapan akhir nanti adalah 4 significant figures. Kita nak jawapan akhir 4 significant figures. Tapi untuk ini kalau boleh biar lebih. Biar lebih supaya jawapan akhir anda nanti lebih tepat. Boleh? So kat sini kita akan anugerahkan anda P. Ada dua, iaitu sama ada awak kira ini ataupun awak dapatkan S. F, nilai F, iaitu ukuran ni bahagi dengan 2. Dia panggil P. Kenapa P? Pengetahuan. Dia bukan K. Sebab ni Pythagoras ni form 1 dah belajar. Jadi markah dia hanya dia bagi direct 1. Ada jawapan? Saya bagi P 1. Contoh. Saya bagi P 1 sama ada untuk ini ataupun untuk ini. Kita tak ada bagi K kat sini. So, dia kata kat sini can both triangles solve by using sine rule. When the length of two sides and included angle or length of three sides are given. Length of three sides are given. The triangle cannot be solved using sine rule. The triangle with such condition can be solved using cos rule. Ni formula cos rule. Kepada siapa yang tak boleh buat lah. Kepada yang boleh buat tu, tak ada masalah. So, kita boleh cari S. Ni satu lagi. Dah dapat tu pakai cos rule. So, kita akan dapat soalan minta tanya area kan. Jadi, kita kena cari S dahulu. S dahulu. S tu apa? Sebab kita nak cari area. Jadi area yang ini senang aja. Yang ini adalah setengah darat tapak darat tinggi. Setengah darat tapak darat tinggi. Itu sebab siapa yang dapat 165 tu, area yang pertama tu dia ada K, markah K1. So anda boleh guna
urine formula. Okey, yang ni mungkin mungkin kita dah lupa. Okey, macam mana cara dia? Iaitu yang pertama ambil dia punya perimeter divide by 2. Okey, ambil perimeter dia divide by 2. Lepas tu kita substitute dekat formula ini. Okey, isu dia saya tengok ada yang dah nampak. Kesian ada yang dah mencari. Okey, tetapi bila dia apply formula, dia tertinggal S dekat depan ni. Okey, formula dia ialah S minus A, S minus B, S minus C. Lepas tu kita rootkan dia. Jadi ada 2, 3, 4 orang pelajar yang ialah dia spend banyak tetapi dia tertinggal S di depan ni. Jadi sangat sayang. Okey. So kepada yang tak tahu dan lupa, cikgu dah catatkan. So saya rasa saya tak nak panjang cerita, pengiraan ni anda buat. So jawapan akhir dia nanti, okey, untuk yang ini anda akan dapat, okey, yang ini kita akan dapat 87.308. Okey, yang ini kita akan dapat 165. So K dekat sini, nampak? K dekat sini ada 1. Yang maknanya awak dapatkan, usahakan dapat K1. Okey, yang ni K2. So bila kita cari total area, kita dapat 252.3 ni, kita akan dapat N1. Jadi kat sini awak tengok, kita bagi lebih. Yang ni memang dah tetap. Yang atas tadi kita kira lebih. So jawapan akhir nanti takkan lari banyak. Dia akan bagi limit dia daripada mana ke mana. Tapi kalau kita daripada awal lagi kita dah bunda, nanti jawapan kita akan lari banyak. Okey, setakat ni boleh? Boleh go. Ya. Ayuni? Oh, Ayuni. Ya. Okey Ayuni. Okey. Boleh Okey. Yang ni saya contoh-contoh je awak buat. Sebab saya nak you all tulis jawapan elok-elok. Saya dah sediakan yang cantik dan molek. Okey, yang ini. Okey, table ni, okey, saya rasa soalan ini hampir semua pelajar boleh jawab. Okey, hampir semua pelajar boleh jawab kecuali ada seorang dua yang terbalik. Okey, seorang dua yang terbalik sebab dia mungkin nak letakkan nombor sahaja. Dia tak fikir tahun mana, base tahun mana. Sebab dia kata dah 2016 based on 2013 kan. Dan juga 2019 based on 2013. So jawapan dia, okey, awak pandukan yang nota yang saya bagi ni, tolong buat pembetulan. Okey, jawapan dia ialah A ialah 125 dan B adalah 162.5. Okey, markah dia K1, N1, K1, N1. Okey, untuk soalan ini dia ada beberapa teknik. Okey, teknik yang pertama pelajar guna kaedah apa tu? Kaedah rantai, chain rule. Macam katalah I10, I1, 09. Yang ni I katalah sini 12, sini base 09 based on I08. Contohnya dia, lepas tu darabkan dengan 100. Yang tu. Okey, dia gunakan kaedah change rule. Okey, ada guna kaedah pelajar yang gunakan kaedah table. Ya, dia gunakan kaedah table. Jadi majoriti saya nampak dia guna kaedah table untuk dapatkan jawapan untuk soalan ini. Okey, jelas? Jelas? Yang ni tak nak cerita panjang lah, index number ni dah banyak kali. Okey, tiba-tiba dia pergi dekat paper 2.
Mana perginya soalan yang tadi tu? Dah hilang. Okey, saya freeze stop jap. Saya tak pasti saya hantar kat awak sebab dah terpotong. Mana? Okey, soalan ni saya nanti saya hantar lah. Mungkin saya rasa tak hantar lagi untuk you all ataupun you all ada soalan ni depan mata. Okey, cuma saya tadi terdelete semalam. Okey, so kita tengok soalan ni dia kata based on the graph above. Okey, sekarang ni punya sistem KBSM ni dia lebih kepada kalau kita tengok buku KBSM. Okay, kalau kita tengok soalan lama, okay, kita tengok soalan lama. Okay, kita tengok soalan lama, maka inilah jawapan. Okay, inilah jawapan. Soalan diberi, inilah jawapan. Tapi sekarang ni, dia dah tukar passion. Dia bagi jawapan. Nampak tak? Dia bagi jawapan siap-siap dah ni. 1, 2, 4, -4. Dah nampak dah. Dia punya solution between line and curve. Ni line, yang ni curve. So dia kata there are 2 points intersection which represent the solution to both equations. Sebenarnya soalan ni kita untung sebab dia dah maklum dekat kita apa yang kita nak dapat. Dah ada dah jawapan diberi. Okay, tapi dia kata verify the solution to both equation using calculation. Okay, apa maksud dia kat sini? Verify. Okay, verify. Tentu sahkan. Sahkan. Maknanya dia suruh kita sahkan guna calculation. Benarnya dia nak suruh kita kira. Okay, ada beberapa pelajar yang ambil jawapan. Okay, dia ambil jawapan, dia masuk. Dia kata betul. Okay, bila ambil jawapan masuk, itu maksud dia apa? Kita check. Okay, ambil 1 masuk dalam ni, betul tak dapat 2. Ambil 1 masuk dalam ni, betul tak dia dapat ni. Itu maksudnya kita check. Tapi dia nak verify the solution to both equation using calculation. Maksudnya dia nak kita kira macam betul lah, macam biasa. Okay, y squared tolak 4x equal to 0. Okay, satu lagi 2x plus y equal to 4. Okay, ramai yang betul. Ramai yang betul. Tahniah, ramai yang betul. Tetapi ada lagi yang dekat jalan terkeluar landasan. Okey, saya nak terangkan kenapa. Okey, langkah pertama, okey, apa yang kita buat ialah kita buat y sama dengan, kita gantikan y lah sebab y mudah. Okey, y sama dengan 4 tolak 2x. Okey, kat situ kita dah bagi k1. Macam orang kata benda senang aja, tapi dah dapat dah k. Itu sebab kertas 2 senang nak dapat markah ya. Okey, so lepas tu bila kita sub, okay, awak sub dalam mana? Ni ke sub 3 into 1. So 4 tolak 2x kuasa 2. Apa dia? Tolak dengan 4x. Sama dengan kosong. Allah. Ini. Okey, equal to 0. Okey, isu dia, ada setengah pelajar, mata dia nampak dia nak sub. Tapi, dia bukan sub, dia kat atas ni, dia terpandang yang bawah ni. Terpandang yang bawah ni, maka dia pun tulis 4 tolak 2x squared tolak 4 tolak 2x. Jadi dia masukkan dalam yang kedua ni. Jadi sangat sayang berhati-hati. Bila kita sub, dah dapat dah K1. Okay. So sampai satu tahap, kat mana?
Okey, sampai satu tahap anda akan dapat 4x kuasa 2 tolak 20x tambah 16. Okey. Sama dengan kosong. Lepas tu awak pun tekan kalkulator kan. Okay, awak tekan kalkulator, awak terus bahagi jawapan. Okey, Rahman ini yang buat ni. Dia bakal tekan kalkulator, dia terus bagi jawapan, tiba-tiba cikgu tulis K kosong. Cikgu tulis K kosong. Kenapa? Kenapa agak-agak? Kena factorize. Dia ada 4. Dia macam ni. Sebenarnya, nak beritahu awak, kalkulator ni ialah alat. Kalkulator ialah alat. Kalkulator adalah alat. Jadi, masa awak tekan A sama dengan 4 tu, A sama dengan 4, B sama dengan negatif 20, C sama dengan 16, dia dalam kalkulator tu dia telah melakukan satu pengiraan yang anda tak nampak. Satu pengiraan yang tak anda nampak, tiba-tiba dia bagi jawapan. Sedangkan bila awak buat macam tu, awak tengok, awak kata X apa jawapan dia? X tolak 1 kan? X tolak 1, X tambah 4. Betul tak? X tolak 4 kan? X tolak 1, X tolak 4. Cuba kita expand balik. Tu buat expand. Cuba tengok expand. Apa jadi? Bila kita expand, kita akan dapat X kuasa 2. Sedangkan dekat atas ini 4X. Jadi anda perlu wajib untuk dapat K1 Untuk dapat K1, bila kita dah expand, kita wajib dapat sama seperti di atas. Jadi satu proses yang perlu anda lakukan ialah sama ada anda keluarkan 4 dia. Kalau macam ni, cikgu bagi K1 lah. Ataupun kita bahagi. Bila kita bahagi, X kuasa 2 tolak 5X. Apa ni? Tambah 4 sama dengan kosong. Okey, batu baru kita factorize. Okay, nampak Bila kita factorize, bila kita darab, awak tengok dapat tak balik yang atas ini. Okey? Faham? Itu sebab kalau soalan, bila awak tekan kalkulator, kata contoh awak tekan kalkulator, awak dapat X sama dengan setengah. Okey, masa dalam factorize, awak akan jawab apa? Awak akan dapat 2X tolak 1. Adakah anda tulis X tolak setengah masa kita factorize? Kan, kita tak tulis ini kan? Ya, sebab kalau awak tulis ini, contohnya lah X tolak setengah, lepas tu sesuatu, bila awak dapat X kuasa 2, sedangkan equation dekat atas ada unsur 2X kuasa 2. Jadi tak boleh. Faham? Faham tak contengan saya ni? Boleh Boleh Boleh. Nanti satu lagi awak. Nanti satu lagi. Bila K kosong, apa jadi di bawah? Kita akan buat dua jawapan dekat bawah kan? X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Jadi, automatik bila K kosong, N akan jadi kosong. Jadi, anda akan hilang 3 markah. Okey, anda akan hilang 3 markah. Rugi tak? Rugi Itu sebabnya kami cadangkan kalau macam saya cadangkan, kalau sekiranya contohnya macam ni. Okay, kita dapat X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, kita tak payah fikir ataupun awak dapat berapa tadi? 16 kan? 16 tolak 20 X tambah 4X sama dengan 4X kuasa 2 sama dengan kosong.
Okay, ada dua kaedah, sama ada pelajar boleh loncat ke sini. Kan? Maksudnya, apa dia buat? Apa dia buat? Dia divide by 4. Bila divide by 4, kosong divide by 4 tak nampak kesan dia. Okey, itu satu step. Okey, kalau nak elakkan anda terlupa daripada bahagi 4 ni, okey, gunalah formula. Masukkan je. Okey, negatif B, 20, plus minus, sekian, divide by 2A. Lepas tu 2A dia berapa? A dia 4. Katalah 2 darab 4. Lepas tu ambil kalkulator, tekan, dapat jawapan, terus bahagi jawapan. Okey? X1, X sama dengan 4. Contohlah. Nak elakkan daripada awak terlupa bahagi ni. So, bila kat sini awak dapat K1, dekat sini kan awak akan cari Y kan? Akan dapat N1, awak akan cari Y, dapat N1. Jadi, anda dah menyelamatkan 3 markah ni. Disebabkan terlupa ini, terus tolak 3. Faham tak? Faham tak? Ramai pelajar leceh, dia kata leceh cikgu nak tulis ni. Bukannya nak tulis sepanjang-panjang ni, tulis ini buat syarat. Berapa markah K tu, nampak dia masuk kat berapa. Okey, ada tak 20? Ada tak ni? Ada ni? Okey, K1. Tekanlah kalkulator. Kan awak dah pandai factorize kan? Awak factorize dengan kalkulator tak? Awak tengok jawapan tu, terus tulis jawapan. So, daripada sini dapat terus selamatkan 3 berbanding dengan ini. Ni kalau tak ada luck, habis 3. Rugi juga. Kita nak dapat 3 ni boleh dapat A. Kalau dapat B plus boleh dapat A. Minus. Kalau dapat A boleh dapat A plus. Nak jaga markah. Jelas? Okey. Okey. Okay. So, kita pergi kat kertas 2. Okey, kertas 2. Okey, nampak tak cikgu sediakan ruang untuk kertas 2? Mana tu dia ni? Kita stop balik yang ni Okey, stop yang ni. Mana kedua kita dulu? Ni. Okey, kita tengok kertas 2. Kertas 2 dekat sini sebab saya bahagikan ni. Okey, kertas 2 dekat sini. Kalau kita tengok dekat soalan, saya masa buat skrip tu, awak perasan tak satu muka surat? Satu muka surat. Jadi, kita sebenarnya, ingat tak penceramah dia sebut itu? Penceramah yang ajar vektor dengan apa nama tu. Dia ada sebut, dia kata, sedaya upaya tolong usahakan supaya jawapan anda tu cukup untuk satu ruang, satu muka surat. Sebab ada saya tengok pelajar, untuk A je dia dah guna hampir 1. Untuk A sahaja dia dah guna hampir 1 muka surat. Jadi anda boleh guna penulisan kan dia cakap sama ada daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Pun tak apa, asalkan yang pentingnya adalah satu muka surat. Jadi kalau satu muka surat awak bahagi dia kepada 4, kita bahagi dia kepada 4 contohnya. Kita bagi pada agak-agak lah ruangan tu kita bagi pada 4, sebab tu kita ada 4 bahagian. Okey, so kita jawab A tu. Okey, bila kita jawab A tu, tak perlulah kita bawa sampai ke bawah. Mungkin A kita, okey contoh dia, A ni, mungkin belah sini satu jawapan. Okey, satu jawapan. Apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia yang you all dapat itu? 100? Tak ada pula kat skema kat depan mata ni. Okey, tolong bagi tahu saya jawapan dia. Untuk A dapat berapa?
Ada volunteer? 150. Okey, 150. A, lepas tu yang kedua 104. 104, yang ketiga 120. satu lagi. 124. Okey, terima kasih. Okey, markah dia. Dia takkan bagi ni semua penuh ni, dia takkan bagi 4. Dia bagi 3. Sebab apa? Kenapa dia bagi 3? Sebab setiap jawapan yang ini adalah menggunakan kaedah yang sama. Kan? Jadi dia bagi 1 markah dekat kaedah. Okey, K1 dekat kaedah. Lepas tu dia tengok. Okey, dia kata kalau all correct, semua ni betul, baru dapat 2. Okey, kalau 2 ataupun 3 yang betul, dapat 1. Okey, kalau 3 ataupun 2. Okey, kalau 1 je betul, K kosong. Dia gitu markah dia. Ya. Jadi mungkin awak dapat N2, tapi ramai yang dapat N2. Okay, ada yang dapat N1, akan dapat N kosong. Walaupun 1 betul, tapi sebab dapat 1, K kosong. Jadi markah dia dekat K1 sahaja. Nampak? Jadi awak tulis dekat sini, jadi awak dah guna baru 1/4 daripada ruang. Okey, untuk B pula, ramai yang tersangkut di B. Okey, B ni, dia kira sebenarnya bukan tajuk. That's why dia tidak ada kaedah. Sebab apa? Dia adalah tajuk berkaitan dengan percentage. Percentage kita dah belajar masa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi, markah dia tu, okey, awak perasan ni, kalau awak dapat M, jawapan 18 kan? N, 36 kan? Betul tak? So, saya terbalik. Betul kan? Hello? Betul. Betul okey. So awak nampak tak saya tulis N1, N1. Okey, itu sebab ruginya kalau awak terbalik. Sebab dia tak ada K. Maknanya kaedah tu sebab dah dia macam benda tu dah benda yang sepatutnya awak dah tahu. Dia panggil prerequisite knowledge. Okey? Linear equation to unknown belajar masa tingkatan 1. Jadi dia anggap dia panggil prerequisite knowledge. Maknanya ilmu yang perlu anda tahu dan memang kena tahu. Jadi dia tidak ada bagi markah K. Jadi ada jugalah ya beberapa pelajar yang mungkin dia kurang mahir terhadap kadar tu, ya, kadar M sama dengan 2N tu dia terbalik fikir. So dia dapat N18, M36, terus dapat N0, dapat N0. Jadi sayang tajuk-tajuk ni lah yang markah kita kena jaga. Boleh? Boleh Okey. Ni. Dah awak buat lah jawapan dia. Okey, C. Okey, C. C pula dia minta apa? C pula dia minta, ni soalan tambahan untuk sekarang ni Dulu-dulu dia tak tanya interpret ni. Ni, interpret your finding. So, ramai yang dah dapat jawapan duduk diam. Okey, apa jawapan dia? 122.16 kan? Kalau tak silap cikgu, betul? Betul I dia adalah 122. So dekat sini kita dapat dekat masukkan tu sama ada belajar pakai table ataupun tulis panjang akan dapat K1 dan jawapan akhir N1 dan bila dia interpret akan dapat N1. So latihlah, janganlah tulis 22.16% saja. Tulis bila dia kata interpret tu apa maksud interpret? Tulis decrease or increase by persen berapa? Katalah 22.16% dari tahun mana ke tahun mana. So boleh dapat N1. Boleh? Okey, dan yang last kali ni anda patutnya guna formula ini untuk dapatkan harga. Ramai juga yang terbalik ramai juga yang
terbalik. Okey, betulkan balik semula. Okey, cikgu dah bagi nota ni. Nampak? Tujuan untuk nak ingatkan semula. Okey, tu nombor. Saya nak bagi kuis ni. Okey, soalan nombor ini. Okey, soalan ini saya kata use X-ray technique. Okey. Mungkin 504. Pernah dengar ke perkataan X-ray ni? 504. Ada tak calon 504 kat sini? Nyap aja ni. Lailatul Humairah. Lailatul Humairah. Yes. Pernah dengar tak perkataan X-ray ni? Sebab takut nanti awak tak pernah dengar. Cikgu duduk bebe. Pernah dengar ke tak? Tak. Tak. Okey, X-ray Kelas 503. Pernah dengar tak cikgu sebut perkataan X-ray ni? Pernah. 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 Apa maksud X-ray 504? Senang aja. Bila kita X-ray, kita akan dapat nampak gambar tulang kan? Okey, untuk matematik, bila kita guna X-ray, maksud dia ialah kita tengok gambar ni, daripada gambar, gambar, kita jadikan dia mathematical diagram dulu. Math diagram. Lepas the math diagram, jadi apa? Baru timbul mathematical equation. Kalau tidak, dah tak ada diagram tu. Jadi gambar-gambar petrol ni apa semua ni, buang. Lukis je dulu, X-ray dia. Tinggalkan tulang dia sahaja. Saya tengok ramai 503 yang saya tanda. Alhamdulillah telah melukis dengan baiknya. Senang aja. Sini K, sini J, sini M, sini L. Okey, masukkan maklumat 68, yang ni 78, yang ini 38, yang ini berapa? Nampak? Dia cakap kat sini kan? Dia tak ada dalam gambar tak? Dia tak ada dalam gambar, dia dalam bentuk ayat dan kita dapat 48. Yang ni lah maksud saya X-ray. Soalan ni kita X-ray dia dulu supaya yang cantik-cantik ni, macam contoh ni biru, merah, hijau, oranye apa semua ni, dah tak mengganggu fikiran kita. Kita tengok terus kepada, jadi kena pastikan yang mathematical diagram kita kena betul. Kena betul. Okey, so soalan A. Okey. Dia minta JL. JL. Jadi jelas kat sini, nota yang cikgu bagi tadi, kalau kita ada piece, bentuk piece, tahu piece? Piece tangan ni kan, piece. Kita ada bentuk piece, ada dua ukuran dengan one included. Dia panggil ni included angle, maka cos rule yang sesuai. Okay, so JL square equal to something, 30 berapa? 8 square, apa lagi? Tambah 78 square tolak 2 darab sesuatu darab ini cos 48. Okey, kat situ kita bagi K1. Okey, jawapan yang kita dapat tu, kalau awak tak tunjuk kan jalan panjang, awak terus tekan dapatkan jawapan pun dah boleh dah, ada N N1. Okey, jawapan dia dah dapat, kita dapat N1. Okey, jelas? Okey, apa jawapan dia? 50 berapa? 9 point berapa? Okey? Tak ada jawapan kat sini. Okey, yang kedua, JML. Okey, JML. Mana? JML. Okey, maknanya sudut inilah. Okey, sekarang ni kita tengok Kita tengok 68 ada. Okey, walaupun dia, kita tak semestinya ambil segitiga yang ni. Sebab kita tengok ni boleh bantu ni.
Okey. Sebab apa? Kita ada apa? Dua side kita tahu. Tengok soalan ni. Kita tahu dua side dengan satu non-included. Non-included angle. Nampak? Yang tadi included, yang ni non-included. So kita pakai sine rule. Okey, kita pakai sine rule. Okey, lepas daripada tu, okey, untuk C, okay, nanti saya bagi jawapan ya. Untuk C, nampak tak C ni, kita nak cari area. Jadi kalau nak cari area, A tengah AB sin C. So data dah ada, 68 ada, 78 ada, 68 ada, 78 ada tapi sudut ni tidak ada. Jadi boleh cari sudut ni lah. 180 tolak dengan 48 tolak dengan sudut M yang kita dapat tu. Okey, kat situ cikgu bagi K1, N1. Okey, dah dapat yang ni baru boleh cari. Okey, dan yang last tadi. Okey, dia minta apa? Yang ni ramai yang silap. Saya pun tak faham kenapa. Okey, ML. Maksudnya ML. Ni nampak ni ML. Dia nak ML. Tapi dia dah suruh cari area. Dia dah suruh cari area. Maknanya kita boleh cari tinggi. Soalan ni sebenarnya dia minta tinggi. Okey, calculate the shortest distance. Maksudnya yang ni. Ni shortest distance. Ni shortest distance. Bila shortest distance, dia buat 90 darjah. Bila dia buat 90 darjah, dalam erti kata lain, bermakna kita nak cari tinggi. Okey? Tinggi untuk area yang dah diberikan tadi. Dah kita tanya kat sini. So, setengah darab, tapak, darab, tinggi. So, dah ada dah area dia. Area dah ada, dah kira. So, samakan, bolehlah cari jarak antara shortest untuk distance from car to petrol station. Okey. Ni kaedah je cikgu bagi cikgu tak bagi jawapan yang penuh. Okey. Seterusnya. 9-10 dah. Dalam ramai-ramai yang dikanda, saya dah kanda lebih kurang 50 strip. Seorang je yang dapat lukis. Okey, seorang je yang dapat lukis. Apa maksudnya ni? Apa yang awak faham? Okey, tengok ni ya. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok dia kata solve the following simultaneous. Okey, kat sini fine. Ramai yang betul. Kenapa ramai yang 5/5 banding soalan tadi? Soalan tadi ramai yang dapat 2/5 sedangkan soalan yang bentuk yang sama. Sebab berkebetulan berkebetulan dekat soalan ini awak akan dapat X kuasa 2 something equal to 0. Jadi bila awak factorize, betul tak? Okay, awak dapat apa jawapan kat sini? X tambah 5 X tolak 1 right? Betul tak? Jadi bila kita expand, kita dapat yang betul ni. Jadi soalan ini tidak mengganggu untuk ini. Faham tak maksud saya? Tadi, soalan tadi, kawasan dia ganggu, nampak tak? Awak lupa nak ringkaskan, maka anda hilang 3. Tapi kalau untuk soalan ini, berkebetulan dia X kuasa 2. Jadi ramailah pelajar yang dapat 5/5. Cuma bila dia sebut sketch, apa yang awak faham tentang sketch? Apa yang kita faham tentang sketch? Terutama sketch kuadratik. Tengok balik nota saya lupa nak bubuh nota tu. Okay. Sketch kuadratik ni yang penting ialah shape. Dia bukannya pakai kertas graf, tak payah. Sketch saja. Contoh map macam ni. Tapi markah nak diberi kat mana? Yang pertama shape. Okey, untuk soalan ini saya tengok kalau ada shape ini atau garis lurus punya shape, sebab dia ada dua kan. Satu garis lurus, satu kuadratik. Okay, kedua-dua ni, nampak? Kita akan dapat N1. Shape dia. Okay. Yang kedua,
Yang kedua, apa agak-agak? Apa boleh bagi idea? Selepas daripada shape, saya nak bagi markah kat mana lagi kalau sketch? Intersect. Yes, intercept. Intercept. Tengok. Okey, yang ni saya longgar lah. Saya longgar. Kita tengok kita intercept kat sini. Budak buat. Okey, nampak tak dia intercept kat sini? Atau garis ini. Okey, kalau yang ni dia tak tunjuk. Katalah pelajar tak tunjuk nilai yang ni. Tapi nilai untuk garis lurus dia tunjuk. Kita terima. Maknanya asalkan ada y-intercept ataupun x-intercept. Antara dua tu lah markah intercept. Okey, markah intercept y dapat 1, markah intercept x dapat 1. Lepas tu dia cakap interpret the solution simultaneous equation geometrically. Apa awak faham tu maksud dia? Maknanya dia suruh kita letakkan dalam bentuk koordinat. Bila dia masuk geometrically, contoh dia macam ni. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Adakah dia dalam bentuk geometrically? Adakah dia dalam bentuk geometrik? Tak kan? Yang masuk ialah benda yang sama. Jawapan tu je. Cuma anda tulis dalam bentuk koordinat. Okey, so kita lukis. Kan masa kita factorize tu kita dah tahu dah dia lalu berapa? Negatif 1 dengan negatif 5. Betul tak ni? Ni betul ke ni? Ni betul ke? X tambah 5, X tolak 1. Kita terbalik. Betul cikgu. Apa yang buat betul? Betul kan? Okey. So maknanya X1, Y5 kan? Sini. Nampak? Tanda je. Okey, ni 1, ni negatif 5. Dah. Siap. Okey. Cuma awak tak perasan. Ini bentuk apa? Ramai yang tak perasan ni bentuk apa. Sebab biasa kita tulis macam ni. Betul tak? Biasa kita tulis bentuk ni. Tiba-tiba dia buat bentuk ini. Jadi kalau ada Y, lepas tu ada X kuasa 2, sebenarnya kalau awak susun balik dia akan dapat kuadratik. Kuadratik yang maksimum ke yang minimum? Sebab negatif dia bawanya di positif. So ukuran dia sebenarnya awak dapat ialah 1/2 of something X squared tolak something. So dia adalah kuadratik yang minimum. Kuadratik yang minimum. Lepas tu tadi garis ni garis lurus tak? Garis lurus langgar berapa? Garis lurus ni dia langgar berapa, Wak? Negatif 5 tak? Dia akan langgar negatif 5. Okey, sambung. Keturunan dia negatif. Okey, katalah ada titik ni dapat N1, ada titik ni atau 2 ni, antara 2 ni kita bagi N1 shape. Betul tak dia graf minimum? Betul tak dia graf garis lurus? Okey, ada rupa dapat N1. Lepas tu simultaneous. Inilah dia hasil dia. Berapa tadi? Jawapan dia berapa? Ini, sorry. Ini 15 ni jawapan dia sini 1, lepas tu Y dia dapat negatif 8 tak? Lepas tu 5. Okey, yang ini kalau awak factorize dapat titik berapa tak silap saya. Ada titik dia awak factorize yang ni samakan dia dengan kosong. So dapat titik ni, lepas tu 18 dengan jawapan dia ialah negatif 5, 10 tak? Negatif 5, 8 ke negatif 5, 10 Negatif 5, berapa kat sini? 10 kan? Hello? 10. Ada siapa tak dalam kelas ni? 10. Okey. Tu dia lukis dia, bukannya susah mana. Sebab dia kata sketch. Dia bukan kata plot. Okey, ramai yang buang masa sebab dia buat table. Ramai pelajar yang buang masa sebab you all buat table. Okey, buat table ni kalau soalan tu plot or draw. Ingat kalau plot or draw, maknanya kena kertas graf, kena buat table. Okey, kalau ini cuma awak samakan je persamaan ni tadi. Okey, awak samakan dia dengan kosong, awak tekan kalkulator, awak akan dapat point ni.
point ni, kita lukis. So senang saja, iaitu pertama apa dia? Shape. Shape, y-intercept, x-intercept. Okay, lagi. Kalau soalan tu nak bagi markah lagi lebih lagi, dia akan tengok maksimum ataupun minimum. Kalau soalan dia nak bagi lebih lagi lah, tapi dia tengok keadaan lah. Sebab apa yang nak ditekankan sangat ialah dia nak benda ni. The simultaneous equation geometrically. Maksudnya dia nak tekankan yang anda ni tahu apa maksud soalan ini. Apa maksud dia? Dia adalah garis lurus. Dia adalah garis lurus bertemu dengan kuadratik dan berjumpa di dua titik ini. Ini dia punya solution dia. Penyelesaian dia, tapi dia bukan penyelesaian dekat x-axis. Kalau penyelesaian dekat x-axis, kalau x something equal to 0 je. Okay? Jelas? Jelas sayanglah 5 markah patutnya dalam tangan. 5 markah. Jadi awak kena praktis. Okay, dekat sini tengok nota ni. Nota ni cikgu bagi contoh. Okay, ada kemungkinan. Awak tengok pattern ni. Okay, ini x tolak y tolak 2 sama dengan kosong. Sebenarnya dia adalah general form. Okey, nampak tak? Dia sebenarnya adalah general form. Kenapa dia tak tulis tu dah? Okey, general form untuk straight line. Straight line, general form. Tapi kita dah biasa guna ini. Y equal to mx plus c. Jadi otak kita tak compute lah nak mengatakan dia ni line. Jadi awak kena biasakan dia adalah sebenarnya straight line. Okey, yang kedua. Equation 2 ialah x square tolak 2x tambah y tolak 3. Kita jarang guna ni. Itu sebab kita tak nampak. Tapi kalau saya tulis semula, dia adalah y sama dengan apa? Negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak, jadi tambah tambah 3. Nampak? Perasan tak? Dia adalah dia adalah kuadratik. Bila kuadratik, dia adalah parabola. Okey, bentuk parabola yang mana negatif. Negatif. Apa maksud negatif? Maksimum. Nampak ni, dia tulis equation 2. Yang ni, equation 2. Jadi, kita kena berhati-hati lah kalau dalam soalan dia nampak ni, kita tahu. Okey, kalau sekiranya y yang kuasa 2. Okey, y yang kuasa 2. So, kita akan dapat 2y sama dengan y kuasa 2 tolak, jadi tambah x tolak 3. Nampak? Ataupun y sama dengan tengah sesuatu. Okey, dia adalah, bila y, dia adalah hyperbola. Yang ni parabola kan? Yang ni adalah hyperbola. Awak nampak tak gambar ni? Dia macam kuadratik, tapi dia punya root bukan dekat x-axis, root dia dekat y-axis. Ada pernah tahun lepas soalan keluar macam ni? Budak terkejut lah, terbalik. Sebenarnya konsep boleh guna sama kalau awak nak cari root. Boleh factorize apa semua. Tapi bukan x, dia adalah y. Itu. Nampak tak pattern ni? Okay. So, jadi katalah kalau soalan keluar, dia tak nak tulis, tetapi dia boleh bagi dalam bentuk gambar. Okay. Sebelum ni memang tak wujud
sebelum ini masa QBXM dia bagi 2 soalan macam ni je. Solve ni. Tapi sekarang ni dia dah tukar jadi anda kena tahu wajah sebenar setiap gambar itu. Okey, satu lagi. Mana dia? Bawah. Ni dia. Okey, ada tak kemungkinan yang anda pernah solvekan soalan, dia bagi, solve x squared plus y squared equal to 5 and 2x plus y equal to 3. Nampak? Pernah tak jumpa soalan macam ni? Saya rasa awak pernah buat. Solve 2 ni. Okey, kita tengok macam mana rupa gambar dia. Okey, x squared plus y squared equal to 5. Dia adalah ini kelas ax squared plus by squared plus ax plus cx plus by plus e equal to 0. Ini adalah general form untuk circle. Okey, baru ni dalam ujian yang cikgu tanda ada seorang buat jawapan. Yang dia buat macam ni. Dia buat circle, lepas tu dia buat line. Mungkin betul tapi sebab tadi tu dia tak baca. Dia adalah parabola. Kalau soalan macam ni, apa maksud dia? Dia adalah x squared plus y squared equal to 5. Okey, dia adalah satu bulatan. Nampak ni? Lepas tu 2x tambah y sama dengan 3. Bermakna kita ada satu garis yang kecerunan dia negatif dan melalui titik C dia 3. Katalah ni dia kecerunan dia negatif. Contoh so anda akan dapat 2 jawapan. Jadi ada kemungkinan dia bagi dalam bentuk gambar. Pernah kita jawab itu kan, ada kapal tu, dia kata kapal tu berputar dan satu lagi ada perahu tu garis lurus. Dia suruh cari kita punya. Jadi ini adalah kalau ada nampak unsur x squared dengan y squared. Okey, x squared dengan y squared, x squared dengan y squared, lepas tu ada x, ada y, tolak nombor adalah bulatan. Okey. Ini graf circle. Ada satu lagi graf, dan ni dia panggil graf apa ni? Reciprocal, reciprocal. Maksudnya kalau saya bagi soalan macam ni, y equal to 2 per x. Dengan y sama dengan 2x tambah 3 tadi. Okey, kata 2x tambah 3. Bermakna ini adalah graf reciprocal. Okey, kalau awak kena perasan ni, bila saya darab dekat sini, kita akan dapat yx. Awak nampak tak persamaan yang ketiga ni? X kuasa 2, y pun kuasa 2. Tetapi dekat sini beza dia, nampak tak beza dia? Dia ada tulis 3x y. Maksudnya ini adalah graf reciprocal. Jadi dah kena mula lah. Kena mula apa? Nampakkan wajah setiap ayat matematik tu. Jangan awak tengok kosong je. X squared plus y squared equal to 5. Okey, bila tengok x squared plus y squared equal to 5, maksudnya apa? Dia adalah circle. Okey. Aziz baru nak masuk. Aziz? Okey. Zulaika. Zulaika ada? Zulaika? Ya, cikgu. Faham tak?
Ni conteng-conteng je ni tapi dia maklumat. Okey. So sekarang ni saya dah cerita dah tentang sebab apa kalau boleh saya tak nak ulang kaki tajuk ni Okey. So sekarang ni saya nak bagi anda latihan. Agak-agak latihan ni dia kena buat dalam 20 minit. Bila agak-agak boleh dihantar? Kalau hari ni. Pukul berapa? Malam ke? Petang ke? Macam mana? Sekejap saya bagi dulu. Diri sendiri. Diri sendiri. Macam mana saya nak bagi dekat 504? 504 bagi dekat ni lah tingkatan tu mana tu dia? Okey. 504 nak hantar kat mana ya? Saya hantar kat tingkatan 5 punya tu, boleh? Tingkatan 5. Try. Okey, buka. Cuba buka kan. Ada tak? Kau buka tengok tak ada pula soalan ni. Ada? Ada? Ada ke? Ada Okey. So sekarang ni awak tak payah buat lah sekarang ni sebab awak nak ada kelas lain kan lepas ni dah. Cuma cikgu nak minta satu je. Cikgu nak minta bila awak cuba sama ada petang garang ke, malam garang ke, soalan tu kalau awak kita tengok dia ada berapa markah? Cuba tengok. Alamak, lain selu pula tak buka. 1 5 markah tak? 1 5 markah. 1 8 markah. 1 5 markah, 1 8 markah. Jadi, apa beza dia? Jalan kerja lebih kurang sama. Okay, jalan kerja awak nak selesaikan tu kaedah dia sama. Cuma satu tu, dia yang 8 markah tu, anda terpaksa membentuk, dia tambah lagi dah tu. Dia bagi mathematical information tu, you kena bentuk persamaan tu. Maknanya kalau kita tak bentuk, habis 8 tu hilang. Tapi kalau kita pandai bentuk, tapi tak reti nak jawab, sekurang-kurangnya 3 markah kita boleh dapat. Okey. Soalan yang kedua tu, ni 5 markah soalan pertama kan. Okey, soalan yang pertama tu kalau awak tengok, nampak tak? Yang apa tujuan saya ajar ni tadi? Okey, biasanya kalau ikut dulu-dulu, dia kata macam ni soalan dia. Solve x squared plus 3xy minus y squared equals 7 and x plus 2. So 5 markah. Tetapi sekarang ni dia bentuk bagi dalam bentuk gambar. Dia kata 2 graph. Okey, satu. Okey, kita tengok ada unsur-unsur x, y dekat situ. Nampak tak? Dia ada x squared, dia ada y squared, lepas tu dia ada x, y. Bukan x plus y x, y, x darab y. Jadi graf dia adalah bentuk reciprocal. Jadi A dengan B. Jadi adakah kemungkinan A tu jawapan dia akan jadi nombor bulat, nombor yang cantik? Nak tanya. Jawapan dia kemungkinan boleh nombor bulat, nombor yang cantik, ataupun boleh juga dalam bentuk titik perpuluhan. Jadi ingat 4 significant figures. Kalau jawapan dia 4 significant figures. Dan satu lagi yang kedua ialah, bila dia buat soalan macam ni, awak tak tahu dia tu boleh jadi factorize automatically. Kalau boleh jangan guna. Pakai formula. Sebab apa? Confirm kalau dia titik perpuluhan kena pakai formula. Jelas? Jelas? Jelas tak? Okey, dan soalan yang kedua tu 8 markah.
Jadi kalau lah saya nak buat hari ni, pagi ke, petang ke, malam ke, tak apa. Tapi boleh tak nak minta limit masa? Boleh tak nak minta limit masa? Supaya jangan lebih daripada 13 kali 1.5. Berapa 13 kali 1.5? 13 markah kali 1.5. Berapa? Dah, ada jawapan? Lebih kurang 20 minit. Ada 20 minit. Ke 19 point something minit. Ya, tolong jaga waktu tu. Nak sedapnya ialah darab 1.2. Kalau awak dapat darab 1.2, awak dapat buat 2 soalan ni dalam masa itu, alhamdulillah. Jangan sampai nak siapkan setengah jam, bahaya. Okey? Kalau tak dapat juga, awak catat. Jadi bila awak jumpa soalan yang sama, okey, awak catat lagi. Okey, hari tu saya buat yang ni 20 minit, tak cukup. Lepas tu akan datang buat sekali lagi, akan jadi 15 minit. Contohnya 15 minit. Baru kita boleh baru boleh kita yakin lah. Sebab apa? Sebab tajuk ini akan diguna pakai dalam tajuk-tajuk lah lain. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Itu dulu yang terjonteng ni saya tak post lah balik. Sebab apa? Saya rasa anda boleh cantikkan dia. Nanti saya bagikan skema dia. Bila saya habis tanda semua tu lah saya bagi skema. Sekarang ni cuba buat elok-elok dahulu pembetulan dia. Okey. Yang ni kena hantar kena submit tapi saya tak kisahlah. Awak nak submit tapi kalau hari ni. Malam ke, petang ke, tengah hari ke, bila-bila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Kalau boleh, Terima kasih, cikgu. mari dekat nak